Baik, untuk perkembangan berita dari Sabah, kita terus saja bersama dengan Suaran Shah langsung dari studio RTM Kota Kinabalu. Teruskan suara. Baik, terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam negaraku, satu Malaysia. Lebih 1,000 penduduk dari Kampung Banting dan Kampung Dandulit di rancangan Sungai Manila Sandakan bakal menikmati jalan lebih selesa selepas kerajaan bersetuju membaiki kerosakan jalan sejauh 2 km di kedua-dua kampung berkenaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata kerja-kerja membaiki jalan dengan kos RM6 juta ini akan dilaksanakan sebaik mendapat kelulusan daripada Kementerian Kemajuan Luar Bandar KKLW. Katanya usaha itu untuk memastikan akses perhubungan jalan raya dipertingkat selain memastikan keselesaan rakyat di kedua-dua kampung terlibat. Oleh itu saya telah bersama-sama dengan pengarah JKR melihat sendiri tempat ini dan kita telah bersetuju tempat ini akan kita perbaiki secepat mungkin. Kerana ini supaya menyenangkan kepada rakyat untuk menggunakan jalan raya ini. Lagi-lagi sekarang ini musim hujan, musim tengkujuh, jadi keadaan tidak begitu mengizinkan untuk mereka berlalu lintas. Jadi ini telah saya telah pastikan kepada pengarah JKR supaya ini dibuat secepat mungkin supaya ia boleh digunakan pakai seperti biasa. Beliau memberitahu pemberita RTM ketika melakukan lawatan kerja singkat ke Jalan Kampung Banting dan Jalan Kampung Dandulit di rancangan Sungai Manila Sandakan. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Musa menggesa masyarakat mengikis tanggapan pendidikan teknikal sebagai pilihan terakhir memandangkan bidang itu amat dituntut dalam dunia pekerjaan hari ini. Menurut Datuk Musa, pendidikan teknik dan vocational TVET juga amat penting bagi memenuhi keperluan tenaga kerja mahir dan berkebolehan negara ini. Justru dorongan ibu bapa amat perlu untuk anak-anak menyertai kolej vocational. Beliau berucap merasmikan karnival TVET di Tawau. Teks ucapannya dibacakan Menteri Belia dan Sukan, Datuk Taufik Abu Bakar Titingan. Datuk Musa turut menggalakkan pelajar lepasan TVET meneruskan pengajian ke peringkat lebih tinggi bagi melengkapkan kemahiran dalam bidang yang diceburi. Beliau juga berharap agar program karnival seumpama ini diteruskan dan diperluaskan ke seluruh negeri untuk memupuk minat dalam kalangan pelajar di Sabah menyertai TVET. Perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam zon Selamat Timur Sabah (Zon) yang berakhir hari ini dilanjutkan sehingga 4 April ini. Menurut Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Ramli Din, dengan pelanjutan itu mereka yang tinggal di kawasan terlibat diminta berada di dalam rumah dan tidak dibenarkan memasuki kawasan perairan tersebut antara pukul 6 petang hingga pukul 6 pagi. Perintah berkurung itu meliputi daerah Tawau, Semporna, Kunak, Lahadatu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Datuk Ramli berkata demikian dalam kenyataan media di Ibu Negeri. Menurutnya, perintah berkurung itu diteruskan bagi memastikan kawasan perairan berkenaan tidak diceroboh pengganas yang mengancam keselamatan penyelidik antarabangsa dan pelancong asing yang melawat pulau-pulau Peranginan. Berdasarkan maklumat kumpulan Abu Sayyaf dan mereka yang menjalankan kegiatan menculik untuk mendapatkan wang tebusan dari selatan Filipina masih cuba menceroboh bagi melakukan penculikan dan jenayah rentas sempadan. Datuk Ramli turut menegaskan perintah berkurung itu juga memudahkan penguatkuasaan dan pemantauan terhadap pergerakan bot serta menimbulkan rasa selamat dan yakin kepada pengusaha chalet dan nelayan dengan kehadiran kapal anggota keselamatan di sekitar kawasan mereka. Keunikan budaya bangsa setiap kaum di negeri ini memiliki nilai komersil yang boleh menjana pendapatan dan ekonomi setempat serta negara melalui sektor pelancongan.
Menyedarinya, generasi muda diingatkan supaya tidak hanya berbangga dengan keunikan yang dimiliki, sebaliknya berusaha memartabatkannya. Menteri Belia dan Sukan Datuk Taufik Abu Bakar Titingan berkata keunikan budaya dan kaum yang dimiliki perlu dihargai dan dikekalkan agar terus menjadi warisan khazanah yang tidak ternilai harganya untuk tatapan generasi akan datang. Beliau ditemui pemberita selepas melawat tapak gerai pameran Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAD kali ke-6 di Tawau. Datuk Taufik yang juga wakil rakyat APAS berkata, kepelbagaian budaya bangsa juga merupakan platform untuk seluruh rakyat saling menghargai antara satu sama lain sekaligus mengekalkan perpaduan. Sementara itu, beliau berharap agar tarikh penganjuran FKAD ditetapkan pada setiap bulan Mac serta dimasukkan ke dalam kalender pelancongan Sabah. Kalau boleh kita mau tetapkan ia akan diadakan setiap bulan Mac setiap tahun. Mungkin itu akan dibincangkan oleh empat penganjur iaitu Majlis Perbandaran Tawau dan agensi yang lain agar ianya dapat kita letakkan dalam kalender pelancongan negeri Sabah. FKAD kali ini disertai 28 etnik dan turut menerima penyertaan dari 3 negara jiran termasuk Indonesia. Penganjuran pelbagai aktiviti di peringkat kampung mampu memupuk kesepaduan dan menjaga keharmonian komuniti selain bertukar-tukar idea untuk memajukan kampung. Ahli Parlimen Sepitang Datuk Haji Sepawi Haji Ahmad berkata program berkenaan juga berupaya meningkatkan kerjasama serta saling membantu dalam menjayakan setiap program yang dilaksanakan. Paling penting katanya program itu membantu memperkukuh hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk sejajar tuntutan agama yang mahukan hubungan sesama insan sentiasa dipelihara dan mengelak perpecahan sesama umat. Datuk Sepawi berucap merasmikan kursus penyembelihan, program mesra rakyat dan program keluarga sejahtera anjuran Jabatan Kemas Daerah Sepitang di Sepitang. Peserta yang ditemui mengalu-alukan kursus ini. Di antara objektif program penyembelihan yang kita adakan pada hari ini ialah memberikan pengetahuan tentang cara penyembelihan menurut syarak ataupun menunjukkan cara penyembelihan ayam atau kambing menurut hukum syarak, iaitu agama kita, agama Islam lah. Penyertaan kursus penyembelihan pada petang ini amat menggalakkan, di mana seramai 120 orang penduduk sekitar kampung pantai telah menyertainya dan dicampur pula dengan penyertaan daripada peserta kursus demonstrasi masakan sebentar tadi seramai 60 orang. Jadi keseluruhan peserta yang datang pada petang ini ialah 180 orang. Seramai 120 peserta menyertai kursus penyembelihan dan 60 peserta demonstrasi membuat kuih muih. Program Rakan Borneensis Kendalian Institut Biologi Tropika dan Pemuliharaan ITBC Universiti Malaysia Sabah UMS dengan kerjasama Japan International Cooperation Agency JICA dan Southeast Asia Rainforest Research Partnership mampu melahirkan generasi menghargai kepentingan alam sekitar. Menurut pengarah ITBC UMS Profesor Charles S. Vairapan, program selama 3 hari yang berakhir semalam ini memperlihatkan kefahaman peserta apabila mereka dengan lantang mengetengahkan pendapat untuk memastikan khazanah kepelbagaian bio di negeri ini diberikan keutamaan. Beliau berucap ketika mewakili Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Muhammad Harun Abdullah sempena perasmian penutupan Rakan Borneensis di tapak perkemahan Lembah Ex-Situ ITBC UMS. Program ini bertujuan memberi kesedaran kepada peserta tentang kewujudan kepelbagaian bio serta langkah-langkah pemuliharaan. Kira-kira 30 pelajar dari Sekolah Menengah All Saints, St. Michael, Penampang dan SMK Tebobon menyertai program ini. Aktiviti sukan merupakan platform terbaik bagi melahirkan murid yang cergas dari segi fizikal dan mental menerusi latihan yang konsisten melibatkan pelbagai aspek.
Menurut Pengarah Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS, Datuk Muhammad Hasnul Ayub, sukan juga mampu membentuk murid yang patuh dengan peraturan, bertanggungjawab, berhemah, mempunyai jati diri yang tinggi dan mempunyai daya kepimpinan. Ini kerana setiap aktiviti sukan yang disertai memerlukan persiapan mental dan spiritual agar murid yang menyertainya mampu menjadi modal insan berkualiti yang memiliki minda kelas pertama sebagai peneraju kepimpinan negara pada masa akan datang. Beliau berucap merasmikan penutupan kejohanan balapan dan padang majlis sukan Sekolah Bahagian Barat MSSB kali ke-9 di Stadium Penampang. Kejohanan kali ini dimenangi kontingen daerah Ranau dengan 48 pingat emas, 41 perak dan 24 pingat gangsa. Tempat kedua dimenangi kontingen daerah Penampang dengan 14 pingat emas, 11 perak dan 15 pingat gangsa. Manakala tempat ketiga dimenangi kontingen daerah Kota Kinabalu dengan 13 pingat emas, 16 perak dan 27 pingat gangsa. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Sedang berlangsung ketika ini sambutan Hari Jabatan Penjara Malaysia ke-227 peringkat Kompleks Penjara Kota Kinabalu. Sementara itu, pada pukul 9 pagi, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani MOA akan melawat kawasan pembangunan pertanian bersepadu YADA di Kota Belud. Baiklah saudara, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan.